forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Azhar tentang Muhyiddin dan Bersatu. Sebenarnya saya baca sedikit dekat berita ni, Muhyiddin Yassin tolak permintaan bentuk kerajaan dengan PH. Kita dengar respon di tim Datuk Azhar. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Keegoan, kebelagaan, kesombongan, Presiden Bersatu. Ya. Memang soalan yang cukup cantik. Ya, latar belakangnya kena beritahu lah. Cantik, cukup cantik. Jadi, ialah pilihan raya yang lepas, kita pun terima rakyat dah tak bagi kita merintah semula. Ya. Okey, tidak ada masalah apa. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi pun dah bersedia. Kita pun bersedia untuk menjadi pembangkang. Betul. Tetapi nak jadi pembangkang macam mana kalau kerajaan tak ada? Betul. Kan? Nak tubuh kerajaan tak tertubuh, nak jadi pembangkang macam nak jadi tak jadi, mesti kerajaan dah ada baru ada pembangkang. Kan? Jadi yang pertama Datuk, kita ni orang Islam tu. Ya. Kita yang pertama kita kena akui bahawa semuanya ini adalah daripada walaupun kita berusaha itu dan ini, tapi kalau takdirnya begitulah. Itulah saya kata dia, anda cita-cita keimpian tak kesampaian. Itulah. Tetapi itu takdirnya. Ya. Kita ni ada sekumpulan orang yang dilihat agamawan. Ya. Kita percaya tak percaya kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Qada dan qadar Allah. Kita kena percaya. Ya. Baru lengkap kita punya sebahagian daripada syahadah iman kita. Betul. Dalam pilihan raya lepas, okey, kita pun tahu tu, kita tak ada apa dah. Kita ready. Dah redha. Allah macam tu. Tetapi, ini kata kebijaksanaan, wisdom. UMNO ni, itu yang sebut keramat. Betul. Panjang cerita keramat ni. Wisdom UMNO di mana? Kepada pemimpin dia. Ya. Datuk Zahid telah buat dengan keputusan tepat pada ketika itu, pada masa itu. Itulah, ini yang kita dapat hari ini. Ya. Pada masa itu, time itu, ketika itu, itulah keputusan yang terbaik untuk kita. Tetapi Datuk Seri Zahid pun tak gelocoh, sabar. Ya. Walaupun dah dipanggil, dah dibincang. Jadi masa itu kita ini, siapa nak tengok 26+4 Datuk? Kita tunggu orang ni panggil, orang ni. Tapi kalau kita ni walaupun 20, 30, 24 ke 26, 30, tapi ketiga itu kita emas. Kita sangat berharga. Tanpa kita dia mau tak boleh buat kerajaan. Disebabkan keegoan, kebelagaan, kesombongan, Presiden Bersatu. Ya. Keluar daripada istana, dia tolak. Bercakap untuk. Jadi maknanya itu, kita adat orang Melayu patutnya dia cakap menyentuh Zahid. Betul. Kita dah dipanggil oleh kedua tuanku Pak. Jadi patik balik bincang dengan MKT. Betul. Itu yang cantik. Sepatutnya. Patutnya itu dalam dia adab. Kerana adab itu Datuk lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Jadi pemimpin kita beradab. Tak tolak terus. Oleh kerana itu, itulah rezekinya. Ya. Kerana awal-awal lagi mereka mengatakan mereka ada 72 kursi. Tetapi tu kena ingat juga. Takdirnya Allah. Kalaulah mereka 72 pakat dengan 74 tu, mati kita. Tak ada apalah, kita pembangkang lah. Melukuk tepi gantang lah. Betul lah. Tetapi ini semua takdir Allah. Akhirnya bila tuanku titah kepada yang amat berhormat Datuk Seri Zahid, Datuk Zahid bincang dengan MKT, akhirnya bersetuju. Sependek cerita tu, dengan kebijaksanaan Presiden UMNO inilah akhirnya dicampur tolak bahagi, akhirnya 7 kementerian ada kepada UMNO. UMNO hanya ada 30. Ya. Sedangkan bukan orang 30, lain 26. Sedangkan ada parti satu lagi dia 42. Dia ada 5-6 menteri saja. Inilah kebijaksanaan wisdom yang dia bawa, yang di superb. Datuk Seri Zahid ni memang super politik. Betul. Jadi itulah tujuan berpolitik. Apakah tujuan politik? Hanya seronok-seronok tu. Kita 20 tapi kita timbalan Perdana Menteri. Ya. Kita 26 tapi Menteri Pelajar, Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan, Menteri Reformasi, Undang-Undang, Kementerian penting kita jaga. Ya. Bila kita jaga, penghormatan kepada UMNO akan meningkat. Akan meningkat. Penghinaan Tun Mahathir kepada Datuk Seri Zahid itu Allah telah balaskan
kemanisan UMNO kembali berkuasa. Ya. Itu manisnya. Penghinaan ini kepada Datuk Zahid tu telah Allah balaskan dengan kemuliaan. Tapi itu sebenarnya banyak orang tak tahu Datuk Zahid ni. Dan kita tahu-tahulah. Ya, ya. Dia Datuk Seri Zahid. Dan minta ampun, minta maaf lah kalau Ya, sila. kita cakap terus. Betul serang. Ya, saya melihat Datuk Seri Zahid ini ahli ibadat. Ya. Tapi banyak orang tak tahu. Kemenangan dia tak salah kata di mahkamah ke di mana, bukan manusia lah. Allah yang tolong dia. Betul. Allah tolong Datuk Seri Zahid ni. Saya ingat lagi waktu zaman kami pemuda dulu. Masa pemuda UMNO masa tu. Kita ramai mai pergi karaoke lah, dangdut. Tapi dia tak pergi. Datuk Seri Zahid ni Tak ada benda-benda gitu. Dia tak associate lah benda-benda yang pelik-pelik. saya pergi yayasan duduk tidur 3-4 hari. Ya. Minta maaf lah, jangan mari. Ini cerita kebenaran. Ya, silakan. Setengah malam solat, sebelum subuh solat, itu solat. Saya kata nak hati saya, dan saya bagi tahu kepada seorang menteri sekarang ni. Saya kata, bos tengok, insya-Allah saya yakin, saya kata Datuk Seri Zahid ni akhirnya dimuliakan balik oleh Allah SWT. Pasal faham kata itu janji Allah, kalau minta dengan Allah siang malam apa semua dia lepaskan. Akhirnya bukan kerana tuduhan-tuduhan itu, Datuk. Ya. Kebenaran itu sebenarnya kalau kita yakin kepada ainul yakin, maka Datuk Zahid ini bukanlah pertolongan daripada dia, Allah yang telah melepaskan dia sebenarnya. Akhirnya kita tengok dia menerima titah daripada tuanku, bawa kepada UMNO bersetuju. Akhirnya Datuk Seri Zahid sembah balik kepada tuanku yang UMNO bersetuju untuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu realitinya. Itu realitinya. Ya. Okay, Dok. Ya. Saya nak tanya sikit, Dok. Kita semua dah faham tentang penubuhan kerajaan dan sebagainya. So saya nak minta pandangan Datuk berkenaan dengan penerimaan ahli akar umbi UMNO ni, Dok. Apabila kita bergabung dengan PH, dalam tu ada DAP tu. Kalau dengan PKR tu, ialah kita ahli UMNO okey, tapi bila adanya DAP, sebab doktrinnya dalam kepala kita ahli UMNO ni, DAP itu, DAP ni adalah daripada Mahathir lah. Sejak zaman dulu. Pandangan Datuk. Datuk barangkali senior sikit daripada saya lah kan. Tapi cerita DAP ni zaman saya kecil dah masuk dalam kepala dah, bukan sekarang. DAP tu, DAP ni, DAP tu, DAP ni, doktrin ni dah masuk dalam kepala kita. Daripada zaman kecil. Tetapi sebenarnya dimainkan oleh satu pihak lain kepada orang Melayu saja. Supaya orang Melayu membenci pemimpin UMNO, membenci UMNO. Itu matlamat. Tetapi hari ini sudah mulai sikit. Tetapi Datuk, kita mana ada kerjasama politik dengan yang disebut tadi? Kita bukan bergabung. Tak ada. Kita kebetulan kerajaan bersama. You're right. Saja. You exactly. Kerajaan bersama. Terima kasih Dino Hook dengan ini Pukau nak. Kita kerajaan bersama. Kita tak ada kerjasama politik dengan parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Kita tidak ada kerjasama dengan DAP. Kita tidak ada kerjasama dengan ini kerjasama politik, kerja lain. Dengan parti-parti yang lain tidak ada. Kita bersama membentuk kerajaan antara UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Itu yang perlu dijelaskan. Itu yang dijelaskan. So apa kita bergabung? Apa kita takut dengan DAP ni? Kita takut disebabkan macam ni filosofinya. Datuk jangan keluar sana, ada rimau tu. Padahal tak ada rimau pun. Pasal digempak kita daripada kecil-kecil dulu oleh mak ayah kita, Azhar, jangan ke depan tu. Pokok buat itu ada hantu. Padahal tak ada hantu pun. Tak lalu yang tu pun. Jadi kita ni telah digembar-gemburkan DAP ni, ini, itu. You tengok sekarang. Bila dalam kerajaan, apa DAP yang dikatakan Datuk yang gembur-gemburkan Islam terancam? Tang mana terancamnya? Yang terbaru dia mengumumkan. Anti-Look mengumumkan bahawa uniform anak-anak mas kita yang jadi pramugari dan pramugara pakai tudung cantik semua. bukannya Amanah yang umumkan. Saya setujulah pandangan daripada Arisa. Dia kata masalahnya akar umbi UMNO terpedaya dengan hasutan. Datuk. Ya, silakan. Datuk, kan. Jadi kalau kita nak tengok dekat mana yang DAP boleh buat macam-macam ni? Tang mana? Betul? Tang mana? Tang mana yang boleh yang katakan macam-macam ni? Okey, kalau takat kes token itu kes-kes individu. Ya. Jangan melibatkan organisasi. Individu tu tangkap dakwa. Betul.
tangkap dan dakwa. Betul. Dekat mana dia sebab tu takkanlah Datuk Seri Zahid, Timbalan Presiden UMNO, Setiausaha Barisan Nasional, Setiausaha Agung Barisan UMNO dan sebagainya, sebelum kita bekerjasama dengan PH, Datuk yakin tak kita ada perjanjian? Yakin? Ada. Mesti ada. Yang ni dah diterangkan sebilangan kepada ahli UMNO, tetapi Masih? bila masih tidak percaya kerana masih ada lagi hasutan-hasutan untuk mendapat pengaruh Melayu kepada parti lain. Betul, bila hati dah benci. Itu saja. Bukan pasalnya kita tak baik. Sebenarnya kita dah ada perjanjian apa yang tak boleh dibuat parti itu kepada kita. Pertamanya tentang perlembagaan persekutuan. Yang pertama, Islam adalah agama persekutuan. Itu wajib. Pasal yang sebut pasal-pasal dalam persekutuan. Bahasa Melayu, raja-raja Melayu, bahasa Melayu itu tak boleh hak istimewa orang Tak Melayu. boleh disentuh. Buktikan kepada kita sampai hari ni di mana DAP kacau benda-benda itu. Secara parti, secara parti, bukan secara individu. Bukan individu, individu lantaklah dia nak berbambang, tetapi secara parti dia tidak pernah mengganggu institusi yang disebut tadi. Tetapi masalah-masalah individu akhirnya seolah-olah Islam terancam itu digembar-gemburkan orang yang membenci UMNO dan untuk mendapat pengaruh daripada orang Melayu kepada mereka. Islam terancam ke? Pernah ke masjid kita, jangan buka, tak boleh sembahyang? Pernah? Tidak. Tak ada. So zaman Datuk Seri Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri ini, saya rasa peruntukan kepada kaum Bumiputera bertambah-tambah. Betul. Mara bertambah-tambah, bilion-bilion peruntukan. Mereka tak kacau. Tak ada. Kepada jabatan agama tak kacau. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan ini terbentuk kerajaan yang ada prinsip. Di samping orang Melayu kita, Bumiputera mempunyai hak-hak yang tertentu, tetapi hak-hak orang lain kita jangan kacau. Hak-hak orang Cina kita kena bagi, hak-hak orang India kita kena bagi, hak-hak Bumiputera lain kita kena bagi. Betul. Dan hidup dalam negara yang makmur seperti ini, Datuk, mereka juga, kenapa dilihat kadang-kadang Islam itu terancam? Kadang-kadang ada individu-individu yang daripada bukan Islam, bukan Melayu, bercakap seolah-olah mengajar tentang agama kita. Itu yang dilihat Islam itu terancam. Islam terancam. Siapa yang mengajar? Sebab orang yang bukan beragama Islam dia bercakap soal mimpi Nabi. Inilah masalah. Inilah masalah. Jadi mana Islam tu macam minta maaf sebut dengan salah tu. Macam penyokong PAS Balasundram. Dia sebut dia bermimpi dengan Rasulullah juga. Ini jadi kacau. Kacau jadinya. Kacau juga. Ini tak boleh dibenarkan berlaku dalam negara kita. Dalam Islam kita ni, jangan dibiarkan orang-orang yang individu, bukan parti, individu, mengganggu-gugat agama Islam kita. Sebagaimana orang Melayu Islam di Malaysia sangat baik, tak pernah mengganggu agama-agama lain. Betul. Tak pernah. Tak pernah. Kau nak vil-vil ke? Buatlah. Kau nak tapu usam ke? Buatlah. Tak ada apa. Tapi masalah ni kadang-kadang mereka ni geli mulut. Geli mulut untuk bercakap tentang agama Islam. Dan benda ni diambil oleh oposisi untuk menghentam Barisan Nasional dan kepimpinan kita. Ya. Itu ya tujuan dia. Fish. Saya rasa pandangan, saya minta pandangan. Kalau di peringkat kepimpinan bahagian tu, Pak Datuk pun salah seorang ketua bahagian. Jadi macam mana penerangan yang perlu disampaikan kepada kaum umbi itu supaya mereka faham benda ni? Okey. Pandangan. Dia ada segmen tu. Dia orang Melayu di luar bandar, orang Melayu di pendalaman, orang Melayu di pinggir bandar, orang Melayu di urban. Dia ada orang Melayu di urban area lah. Metro. Di bandar dia orang tak peduli pun. Betul. Dia tak peduli pun. Di mana yang boleh pembangkang masuk menghasut rakyat supaya membenci kita ni disebabkan main sentimen agama. Main sentimen rasi. Bangsa. Luar bandar lah, kampung lah. Luar bandar kampung. Masyarakat nelayan. Mudah dimanipulate oleh puak-puak yang benci kepada Barisan Nasional dan kerja hari ini. Jadi itu peranan sebenarnya peranan yang peranan utama ialah macam saudara sebut tadi, ketua bahagian, pimpinan masyarakat, apa semua kan. Jadi
seaktif mana bahagian itu untuk mengendalikan isu ini. Kalau dia beruas, alhamdulillah. Kalau dia beruas, kerana kependudukan di Parlimen beruas sudah tu, 60%-nya orang Cina. 60% ya? 60 lebih peratus dalam orang Cina. Tinggi ya? Tinggi. Yang lebih tu orang Melayu. Saya mudahlah urus. Saya mudahlah mengurus. Saya mudah mengurus. Datuk, di kala di Perak tu ada kalau menang pun 200 300 tapi di Pekalongan Baru 1500. Oh, tinggi. Maknanya kerja yang UMNO beruah buat tu cantik. Cantik. Ini yang soalan saudara tanya ni bergantung bagaimana wisdomnya pemimpin bahagian itu untuk menjelaskan isu-isu ni kepada rakyat di bawah. Okey, itu satu hal. Yang kedua, rakyat tak peduli pun. Betul. Dia tak peduli pun. Dia kalau susah sangat dia tak peduli. Pasal yang dia peduli, aku ke laut nak ikan tak? Itu yang penting. Itu yang penting. Anak aku nak sekolah, siapa nak bantu? Betul. Rumah aku bocor, siapa nak bantu? Betul. Anak aku nak masuk universiti, siapa nak bantu? Anak aku sakit, JKM mana bantu? Ini peranan kita. Kalau kita boleh settle yang ni, dia akan mai pada kita. InsyaAllah. Very simple, insyaAllah. Jadi maksudnya, luar bandar ni dia nadi dan darah dia ialah darah yang perlukan perhatian daripada kepimpinan. Dia, kalau luar bandar tu dia tak kira ke DAP ke sampai dia nak kira survival dia. Inilah peranan ketua UMNO bagai. Inilah peranan wakil rakyat. Kita merakyatkan, mengkampungkan diri kita ni macam rakyat. InsyaAllah tu, kalau kita buat benda ni semua seluruh negara, kita menang. Kalau saya baca detail lagi, pengurusi PN Muhyiddin Yassin menegaskan gabungan parti itu menegakkan pendirian untuk tidak terlibat dengan penubuhan kerajaan perpaduan bersama PH. Menurutnya beliau juga menandangi surat dan memilih untuk tidak bersetuju dengan usul untuk penubuhan kerajaan perpaduan. Kita mari terus menyokong kerjaan dan Pak Mat Ibrahim. Assalamualaikum.